Don't forget to subscribe and click the bell icon. Like our videos. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وبعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, yang menjadikan semua makhluk, yang muslim, yang belum muslim adalah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah juga sebagai rahmatan lil alamin. Artinya bukan untuk satu bangsa, satu kaum, sebagai pembawa rahmat kepada manusia seluruhnya dan juga alam sekitarnya. Semoga Allah Rabbul Alamin tetapkan iman kita semua, menambah kesihatan kita untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak pada tahun 2017. Amin. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan di SMI, pimpinan daripada badan Islamnya, badan kebajikan, badan dakwahnya, dan para muslimin dan muslimat yang telah bersama dengan kita pada hari ini. Walaupun tajuk yang diamanahkan pada saya, bagaimana kita nak membuktikan kesahihan, the authenticity of the Quran. Pertama sekali bagi kita umat Islam, kita ada panduan. Ada syarat-syarat yang nak menjadi seorang Muslim. Dan kalau kita tidak mengikut panduan itu, kita tidak boleh jadi Muslim. Contohnya, seseorang yang nak mengaku dia seorang Muslim, dia mesti beriman dulu. Kalau dia tak beriman, syahadah dia tidak ada makna, tidak ada erti. Sebab itu setiap orang yang nak masuk Islam, Rasulullah SAW akan mengajar mereka kenal siapa itu Allah. Rukun iman yang pertama ialah mengenal siapa itu Allah. Nabi memperkenalkan Allah mudah. Qul huwallahu ahad. Pertama katakanlah, Tuhan yang kita percaya, ilah yang kita percaya ialah Allah. Tuhan itu umum. Dia boleh jadi perempuan, boleh jadi laki, boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Because kalau kita guna istilah orang-orang barat pun, God can be goddess, can be gods with a S, plural.
Tapi bila kita sebut Allah, then you know who we are referring to. Satu saja. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin. Ini penting. Jadi kalau kita kata Tuhan Allah kita Tuhan saja, bukan untuk orang lain, salah. Pasal Allah menceritakan bahawa dia itu adalah Rabbul Alamin. Dia jadikan jin, dia jadikan malaikat, dia jadikan syaitan, dia jadikan manusia, tak kira apa bangsa pun, semua makhluk Allah yang jadi. Yang kedua, kita kena percaya kepada malaikat. Itu rukun iman kedua. Walaupun kita tak pernah melihat malaikat, kita percaya dia ada. Kerana Allah jadikan dia lebih dahulu daripada kita. Bagaimana Allah jadikan malaikat? Allah jadikan dia dari nur. Bagaimana nur malaikat? Wallahu a'lam bisawab. Siapa pun tak tahu. Cahaya malaikat itu bagaimana? Cahaya lampu ke? Cahaya bulan ke? Cahaya bintang ke? Wallahu a'lam bisawab. Yang ketiga, kita kena percaya pada kitab. Nah, di sini datangnya tajuk yang kita nak bahas. Tidak boleh seseorang Muslim yang tak percaya pada kitab. Kalau dia tak percaya, dia tak boleh jadi seorang Muslim. Dia mesti percaya pada kitab. Hanya kitab Allah itu banyak. Dia ada Suhuf Ibrahim. Dia ada kitab Taurat yang dikenali oleh orang Yahud sebagai the Old Testament. Dia ada kitab Zabur yang dikenal sebagai Psalms for David. Dia ada juga kitab Injil yang dipercayai oleh satu kumpulan orang Bani Israel, bukan semua, kerana Bani Israel dipecah pada dua kumpulan. Yang percaya kepada Old Testament, kita panggil Judaism. Yang percaya pada Injil yang dibawa oleh Isa, mereka dipanggil Nasara. Yahud wan Nasara. Judaism and Christianity. Apa beza kitab Taurat dan Injil? Kitab Taurat dikenali sebagai kitab yang terkandungnya the Ten Commandments. Turun kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa meninggal, selepas dia cuba selamatkan, keluarkan kembali orang Bani Israel daripada Mesir, Egypt. Kita tahu Bani Israel bukan orang Afrika. Egypt bukan negara Arab, dia negara Afrika. Bani Israel ada di Timur Tengah yang dikenali sebagai, dulu dikenali sebagai Rom. Rom itu termasuk Jordan, Palestin sekarang, Jerusalem, Syria, Lebanon. This empire dikenali sebagai Roman Empire. Kalau Iran dan sebagainya dikenali sebagai the Persian Empire. Jadi orang Yahudi terpecah berdua. Satu yang percaya pada kitab Taurat dan dia berhenti di situ, dia tak percaya Injil. Dia percaya pada Isa. Bila datangnya Isa dan turunnya wahyu kepada Isa yang kita panggil Injil, yang dikenali oleh mereka Bible atau the New Testament. Di mana perbezaan Yahud, Judaism dengan Nasara? Yahud juga, Bani Israel juga, mereka berhenti di time Musa dan tak sambung sampai Nabi Isa.
Apa pula perbezaan orang Nasara dengan orang Islam? Dia ada nabi, kita ada nabi, dia ada kitab, kita ada kitab. Bezanya, dia pula berhenti di situ. Dia tak mau sambung sampai Muhammad. Apa beza kita? Kita terima semua. Alhamdulillah. Kita wajib beriman pada semua kitab yang diwahyukan oleh Allah. Kita tak boleh terima Quran, tak terima Taurat, tak boleh. Allah turunkan Quran musaddiqa bima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Allah turunkan Quran sebagai kitab yang terakhir untuk confirm apa yang ada dalam kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Sebagaimana kita tidak boleh jadi Muslim kalau kita percaya Nabi Muhammad, kita tolak Isa. Kalau kita terima Isa, kita tolak Musa. Kalau kita terima Musa, tolak pula Ibrahim. Tak boleh. Kerana kesemua nabi-nabi ini termaktub di dalam Al-Quran. Hanya bezanya kitab yang akhir ini Allah nama Quran. Dan Allah bagi nama yang lain lagi. Di antaranya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan zikir. Quran juga dibagi nama oleh Allah sebagai zikir. Yaitu satu kitab yang selalu datang mengingatkan setiap orang yang beriman. Apa yang sepatut kita buat, apa yang tidak sepatut kita buat. Apa yang halal, apa yang haram, dan sebagainya. Quran juga dinamakan oleh Allah sebagai kitab. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Cara Allah letakkan Quran ini unik. Dia kata kitab ini, kitab artinya yang sudah tertulis. Written. Kataba, tulis. Benda yang sudah tertulis. Ya, tersurat. Quran juga Allah berfirman, Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Huda. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran juga dinamakan oleh Allah sebagai Al-Huda. Petunjuk. Untuk siapa? Untuk Muslim? Tak ada. Siapa yang anggap Quran untuk orang Islam sahaja? Salah. Bukan saya yang kata salah. Allah jelas kepada kita dalam surah Al-Baqarah, Quran diturunkan sebagai huda, petunjuk, panduan bagi linnas, manusia seluruhnya. Sebab itu semua bangsa boleh membaca Quran. Kerana Quran diturunkan untuk mereka juga. Wabayinat, Quran juga dinamakan sebagai kitab yang datang untuk memberi penjelasan. Kalau kita nak cerita sesuatu tentang Tuhan, sesuatu tentang makhluk Allah, apa juga tentang agama Islam, kita tak boleh ikut suka hati, cakap apa yang kita suka, tak perlu. Kita cakap sebagaimana Allah telah wahyukan kepada nabinya dan nabi telah sampaikan kepada umatnya. Quran juga Allah kata Furqan, satu kitab yang datang untuk membezakan, memisahkan antara hak dan batil. Antara halal dan haram, antara syirik dengan tauhid, iman dengan kufur. Itu Quran. Keraguan orang terhadap Quran kadang-kadang bukan sekarang. Zaman Nabi sudah ada.
Sebab itu Allah turunkan kitab, dia sebut zalikal kitab la raiba fi. Wa in kuntum fi raibi mimman nazzalna fa'tu misli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah cabar lagi. Kalau kamu manusia yang tak percaya Quran ini diturunkan oleh Allah pada Nabi, kamu buatlah satu surah macam ada dalam kitab ini. Dan kalau kamu tak mampu, kumpullah pembantu-pembantu kamu, termasuk jin-jin pun kamu boleh panggil. Allah cabar mereka. Panggil pembantu kamu, ahli syairnya, ahli pakar ini, pakar. Kumpul satu surah. Tak terkumpul. Ini juga terbukti di zaman Nabi bila Rasulullah menyampaikan wahyunya yang dia terima daripada Allah kepada masyarakat jahiliyah, termasuk orang-orang Yahud ahli kitab. Mereka memang tahu itu bukan dari Nabi. Kerana Nabi terkenal dengan ummiyin. Orang yang tak tahu menulis, tak tahu membaca. Tetapi bila Rasulullah baca ayat Quran, mereka pun rasa ini satu benda yang begitu tersusun, rapi, jelas. Nak tolak tak boleh, nak terima belum bersedia lagi. Kerana masing-masing ada ego masing-masing. My way or no way. Nah, sekarang banyak way, M-way, causeway, co-way, macam-macam way. Saya apabila memeluk agama Islam pada tahun 68, saya nak baca Quran, tak dikasih. Tahulah dulu kan, mu tak boleh, ni orang-orang makan alif bayar, mana boleh pegang Quran. Quran untuk orang Islam saja. Apa nak buat, kita pun tak bolehlah pegang. Dan tak boleh pegang, bagaimana nak baca? Bukanlah kita nak baca yang Arab, kita pun tak tahu bahasa Arab. Saya nak baca makna, nak faham isi kandungan Quran, tak dibagi peluang. Tapi alhamdulillah saya tak putus asa. Saya baca kitab sejarah Sayyidina Umar Ibn Khattab, bagaimana dia boleh memeluk agama Islam. Dan seterusnya. Saya pun masuk Islam. Bukan kerana ada orang Islam cerita kat saya. Tak ada. Orang Islam selalu dia ingat agama ini dia punya. Bukan untuk kamu. Kamu kalau Cina lah. Memang kita Cina sampai sekarang pun. Tak boleh tukar kerana bangsa Allah yang jadi. Bukan kita masuk Melayu ke tidak. Ya. Tak boleh, bangsa ini tak boleh tukar. Allah yang tentukan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah yang berfirman, saya yang jadikan kamu bangsa dan suku-suku, kau bukan kamu yang pilih. Bukan. Kalau kita boleh pilih, senang saja kan. Kahwin dengan siapa pun tak apa, lepas tu pilih baby mana you nak. Saya mau baby ala Amerika ke, ala Mongol ke, ya, ala Bollywood ke. Tak boleh. Itu Allah yang kasih. You letaklah gambar putih-putih semua, dia keluar gelap-gelap lah. Bukan. You nak hidung lah, ya, macam you nak mata lah bulat, you nak mata lah biru ke, coklat ke. Kalau Allah kata putih hitam, bukan you yang tentukan, Allah yang tentukan. Hanya indahnya agama Islam ini, dia untuk semua. Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, bukan warna, bangsa, nama, tak ada value. Ialah ketakwaannya. Kalau yang Arab pun, Abu Lahab pun Arab juga. Pure punya Arab. Bukan. Tapi tak guna. Abu Jahal, Abu Lahab tak guna. Dia musuh Allah. Secara ringkasnya, bila Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran, dia menjelaskan Quran ini adalah
petunjuk kepada manusia. Ingat, ya. Jadi semua orang manusia, asal manusia boleh membaca. Dan sudah terbukti. Akhir-akhir ini kita ada kawan-kawan orang yang Nasara dulu, dia ada baca, bukan dia baca Quran bahasa Arab, dia pun bukan paham bahasa. Dia baca meaning of the Quran dalam English. Dalam berapa bulan dia masuk Islam. Selepas itu dia berdakwah kepada keluarga kawan-kawannya. Dalam berapa tahun ratusan orang masuk Islam kerana usaha dia. Kerana dia faham kandungan Quran. Kita dah baca Quran, khatam beberapa kali, Allah saja yang tahu. Kenduri pun beberapa kali, menasi kunyit dah beberapa kali. Bukan. Tapi tak ke mana. Satu orang pun kita tak bawa ke Islam. Bukan. Tak kembang. Kawan kita yang tak Islam, sampai tua tak Islam. Kerana kita tak faham apa yang kita baca. Bukankah Nabi dah kata, "Balighu anni wala ayah." Satu ayat yang kamu telah pelajari daripada Nabi Muhammad, kita taklah belajar langsung. Tapi sahabat sampai pada tabi'in, dan terusnya sampai pada kita. Adakah kita sampaikan? Tak sampai pun. Janganlah jauh-jauh. Fatihah yang kita sudah baca 1000 kali, sampai hari tak faham. Faham tak soalan saya? Dalam Fatihah ini, satu surah yang begitu penting, tak sah salat tanpa Fatihah. Ayat mana yang saudara-saudari rasa paling penting sekali? Ayat mana? Yang paling penting, paling bernilai bagi kita, apa dia? Ayat apa? Kadang-kadang tak terfikir ayat apa pula. Ya? Nak jawab takut salah. Bukan. Tak kira you tua, muda, pandai ke, bodoh bagaimanapun ke, pemimpin ke, rakyat ke, you mesti minta kepada Allah satu benda. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nak macam-macam dengan Allah. Tapi apa yang lebih penting ialah minta petunjuk. Minta hidayat, jalan yang betul. Lepas itu masih tak betul. Di mana salah kita? Tadi dah minta tunjuk kami jalan betul, habis salam, jalan tak betul lagi. Nanti semayang Zuhur, minta lagi. Lepas ni semayang Asar, minta lagi. Tapi masih juga kita ini macam hidup tanpa panduan. Berlaku tak kadang-kadang? Sampai kerajaan pening kepala nak menjaga supaya kita tak terikut dengan ajaran sesat. Bagaimana tak sesat? Kita minta petunjuk, kemudian Allah dah bagi tahu, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. You minta jalan yang lurus, Allah dah tunjuk jalan yang lurus ialah jalan yang dia tetapkan dalam Quran. Dan dibawa oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Ikutlah jalan itu. Nak kata kita tak ikut pun tak betul, kita memang cuba ikut. Tapi kenapa kita ini boleh berpecah? Umat Islam ini dia punya perpecahan luar biasa. Dibanding dengan umat lain pun pecah, tapi dia punya pecah itu biasa. Kita punya pecah luar biasa. Kerana apa? Kita punya pecah, contohnya kita ada gelas ni, kita buang, jatuh pecah. Ambil yang serpihan, buang lagi, pecah lagi. Masih ada yang besar, angkat, pecah lagi. Sampai tak boleh pecah. Oh, kita punya perpecahan very unique. Berpecah sampai tak boleh pecah. Faham ya? InsyaAllah. Tak faham pun buat faham dulu. Akhirnya kita bersatu, selalu bersatu untuk tidak bersatu. Itu pun luar biasa. Memang payah nak faham di bahasa kita.
Let us bersatu untuk tak bersatu. We are united not to be united. Memang susah. Allah Rabbul Alamin, dia kata, ini jalanku yang kamu minta. Dia dah turunkan Quran. Quran tu huda. Bukan nak tunjuk hidayah baru lagi. Nak tunjuk, tunggu apa? Tak kitab lain lagi. Sudah habis. Quran, wahyu dah habis. Dia sudah wahyukan. Dia ada seal. Habis. Maka kita kena baca kitab dan faham. Bukan kita tak baca. Baca, faham sikit-sikit. Apa salah kita? Allah kata, bila you ikut jalan aku, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula. Bila dia ikut jalan aku, jangan campur dengan jalan lain. Ini problem kita. Allah pun ikut, jalan lain sama-sama ikut. Akhirnya kita tak tahu membezakan antara adat dengan agama. Pagi tadi baru orang datang. Selalu orang kalau ada baby bawa jumpa kita, kita sudahlah. Ini cucu angkat kita sudah ratusan dah. Ya. Saya nak cukur, nak buat tahnik kan. Orang tak biasa. Cukur kan? Potong sikit sudahlah Ustaz. Potong jambul. Saya potong jambul siapa yang ajar? Kita confused. Kita nak buat majlis agama, majlis Islam untuk bayi yang baru lahir. Tapi Nabi ajar kita apa? Potong ke cukur? Suruh cukur. Kita tak biasa, takut. Kemudian bawa kelapa. Kelapa buat apa? Kelapa makanlah. Ya. Kalau tua jadi santan. Muda makan, minum air dia. Suruh membazir kelapa buat apa? Kita tahu siapa yang guna kelapa selalu kan? Siapa yang guna kelapa? Kawan-kawan kita yang lain. Bukan. Itu memang terkorban kelapa. Ratusan ribu kelapa terkorban. Bukan. Itu baru nak jalan dari Ampang ke Batu Keh. Tiap-tiap tahun. Bukan. Tapi itu kepercayaan dia. Cara dia. Kita ada cara kita, tapi kita ada campur aduk, semua masuk. Sampai kita pun keliru, mana kita punya, mana dia punya. Kita pun keliru. Dia pun keliru. Macam kamar ada sama juga ya. Sama-sama confused. Pelik juga kita kan, tapi tak apa, kita belajar. Itu yang jadi masalah. Quran dah tunjuk jalan Allah. Kemudian Allah bagi tahu lakum dinukum waliyadin. Kita ada cara kita, dia ada cara dia. Itu saja. Tapi kita lupa nilai kita. Kita pertahankan nilai dia. Itu yang buat dia pun confused. Sedangkan Quran datang untuk menjelaskan bayinat supaya tak confused. Pasal kita baca Quran tak faham. Itu yang kita jadi susah itu. InsyaAllah, satu daripada nasihat saya, nak suruh baca satu juzuk satu hari, kita orang muda kata Ustaz berat. Bukan? Kalau saya kata baca satu ayat satu hari, sikit sangat. Bukan? Itu kalau satu ayat satu kali, satu hari, sampai tua lah. Bukan? Sampai mati tak habis lagi. Kalau saya kata, satu muka surat satu hari, ringan tak? Ringan tak? Ringan. Kita SMS dah berapa kali dah. Baca mesej saja. Berjam-jam tak habis. Ini satu muka surat. Tapi baca, berhenti, baca makna. With understanding. Baru kita tahu kehebatan Quran. Very unique. Saya bila cakap dengan kawan saya yang belum Islam, I'm so proud I have a divine book to guide me. From A to Z. Sejak saya lahir sampai mati, semua sudah ada. Nak makan apapun dia ajar. Cara makan pun dia ajar.
Semua dia ajar. Nak didik anak bagaimana, semua dia ajar. Masalah ekonomi dia ajar, masalah siasah dia ajar, muamalat dia ajar. Munakahat rumah tangga semua dia, siapa nak kahwin, siapa jangan kahwin, semua dia ajar. Yang peliknya kita semua tak ikut. Bukan. Kalau nak kahwin, kita pakai istilah orang lain. Love is blind. Bila jatuh cinta, semua dia lupa. Mak lupa, bapak lupa, semua lupa. Pasal I'm in love. Yang kadang-kadang lagi pelik, kita ada murid sama-sama blind. Memang blind betul. Kahwin. Dan lepas kahwin sudah ada anak. Sudah 18, 19 tahun. Suami kahwin lagi. Oh, jangan main-main. Blind pun kahwin lagi. Kemudian yang pelik dia kahwin, yang blind lagi. Itu yang isteri dia tanya saya, apa yang suami saya lihat pada orang itu yang tak ada pada saya? Oh, itu saya kena tanya dia lah. Dia saja yang tahu. Ini peliknya, ini blind ni. Itu blind faith betul ni. Blind love. Tapi ialah kadang-kadang naluri manusia itu lain. Ya. Bukan rupa saja orang nilai. Budi bahasa kamu, cara layanan kamu. Dia memang ada dia punya nilai. Ada kuliah hal. Kita, agama kita, saya kata, unik kerana Quran, the miracle of the Quran is that dia tak pernah melalui perubahan. Kalau cek Taurat yang asli, sudah tak ada. Yang ada dalam museum saja. Orang Yahud sudah ganti kitab Taurat dengan kitab apa? Talmud. Kitab Talmud, kitab rekaan ulama-ulama dia. Orang Nasara ada Injil. Injil yang asli sudah tak ada. Ada dalam museum. Semua telah terjemahkan sampai antara satu dengan dua tak tahu. Ini apa you cakap? Pasal you dah terjemah semua dah bahasa you semayang pun bahasa Cina, you semayang pun bahasa Tamil. Jadi orang Mak Saleh pun tak faham. Orang Nasara pun daripada Jerusalem pun lagi tak faham. Kita orang Islam, Masya Allah, di mana you pergi? Ke China, ke Afrika, ke mana? Bila semayang, satu bahasa. Quran. Arab. Very unique. Yang mana you tak kira you semayang di belakang siapa you dengar. Sama saja. Kerana Quran tak boleh ubah. Kalau Allah turunkan dalam bahasa itu mesti dikekalkan. Makna dia, kepahaman, bolehlah kita ikut kepahaman bahasa masing-masing. Tapi ayat tak boleh ubah. Sebab itu daripada hari yang Allah wahyukan sampai hari ini, satu ayat pun tak berubah. Uniknya Al-Quran. Allah sendiri yang berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan kitab ini sebagai peringatan bagi manusia dan kami akan jamin kesahihannya. Kami akan lindungi kitab ini supaya manusia tak boleh lagi ubah suaikan. Bagaimana Nabi dan Allah Subhanahu wa taala jaga kitab ini? Dengan membuka jiwa dan minda orang beriman supaya hafal Quran. Sebab itu dalam dunia ini, kalau kita lihat orang ahli kitab yang lain, dia punya padri ke, pop ke, tak hafal kitab dia. Orang Islam, anak kita sudah hafal Quran. Yang hafal Quran jutawan orang yang masuk. Yang hafal Quran dari Cina, berapa ramai rakyat Cina. Cina waktu Ming Dynasty ada 120 juta umat Islam. 4 kali rakyat Malaysia. Bila komunis masuk, baki 70 juta. 2 kali ganda seluruh rakyat Malaysia. Islam dia lagi tua dari Islam kita. Kalau kita di sana, dia kata kita saudara baru. Tapi oleh kerana Cina datang Malaysia, dia jadi saudara baru. Jadi yang lama orang Melayu juga. Tak apalah. Ya. Itu istilah yang kita pakai.
Dalam agama tak ada pun. Cina ramai orang hafal Quran. Afrika ramai orang hafal Quran. Indonesia, Malaysia. Jadi kalaulah Quran ini, buku-buku ini dikutip semua dibakar. Kalau orang nak sabotaj, bakarlah. 1 bulan saja, you tengok kita boleh come out with the same Quran. Kalau you tak percaya ini yang asli, you panggil seorang Cina, panggil dia baca. You tak percaya lagi, panggil seorang Afrika, suruh dia baca. Panggil orang Alaska, suruh dia baca. Yang you rakam balik, semua sama. Otak manusia ini luar biasa. Apa yang saya cakap tadi, muslimin dan muslimat, saya cakap pelan-pelan kan. Berapa orang ingat apa yang saya cakap? Berapa orang ingat? Kalau saya suruh, faham tak apa yang saya cakap? Cuba cerita apa yang saya cerita. Susah nak cerita. Pasal manusia punya otak memang tak sama. Sebab itu kalau kita dengar satu benda, satu cerita, kalau you pergi nampak aksiden sana, you buat balik jumpa cerita kat kawan. So kawan tu cerita balik, you tengok apa dia cerita. Dia mesti tambah sikit spices sikit. Wah, teruk sangat. Tadi yang orang pertama tak cerita teruk sangat. Tadi kesian dia kata. Sini kata teruk lah. Jadi daripada kereta itu tak terbalik, sini dah kata terbalik terus. 3 kali terbalik. Wah, orang Cina kalau 3 kali terbalik, dia kena number tu, 3 kali kena ulang supaya kena number tu. Dia accident mungkin nak tengok orang dia kata, siapa? Berapa orang yang kena langgar? 3 orang. Itu nombor 3 dah jalan lah. Itu main-main. Tengok nak kereta terbalik sekali. Tengok number kereta tu berapa. Balikkan number tu. Itu dia punya hisap dia lain macam sikit. Dia ada nilai dia. Kebetulan orang Cina memang segi calculation dia bijak. Ya. Kita tak lawan dia, dia pakai kayu, jalan. Dia ada seni dia sendiri. Ala kulli hal. Nak tunjuk ya keajaiban Quran. Sejak dulu sampai hari ini, you tak boleh jumpa satu ayat yang tambah atau kurang. Tak boleh jumpa. Walaupun orang nak cuba, tapi senang saja kita kesan. Very easy we detect. This is not. Sebab itu kalau kita dapat Quran ayat-ayat dalam YouTube ke dari mana, jangan jadi Mr. Forwarding. Ya. Double check dengan apa yang ada. Ayat ini betul kerana sekarang ada pihak-pihak yang tertentu ingin mempermainkan umat Islam. Jadi dia sendiri akan ubah kalimah-kalimah itu, nak tengok kita kesan atau tidak. Tapi insya-Allah bagi orang berhati, dia akan dapat kesan dan mudah. Senang saja. Quran semua ada. Semua orang Islam ada Quran kan? Kalau rumah kita ada 5 orang, berapa Quran sepatut ada? Jangan pula satu Quran 5 orang. Bukan. Tak cukup, minta saja. SME pun boleh bagi free. Memang Quran tu dicetak berbilion sudah diedarkan. Ada kilang khusus di Arab Saudi, Al-Malik Fahad punya komplek. Itu memang kerja dia cetak Quran. Kalau siapa pergi Madinah, boleh ziarah. Memang khusus dan that whole komplek adalah untuk cetak Quran dalam semua bahasa. Dan dia ada lujnah dia, unit terjemah. Pakar bahasa Inggeris, pakar bahasa Cina, pakar bahasa Melayu, pakar bahasa Spanish dan sebagainya. Unit yang cek baris saja. And orang yang duduk di situ, dia macam satu perkampungan. Orang yang duduk situ, dia tak perlu keluar shopping-shopping lagi. Semua ada dalam. Kerana kerja dia, Quran, itu saja. Komplek Al-Quran yang diwakafkan oleh Malik Fahad. Very unique. Guru saya pun ada di situ. Ya. Yang masih hidup lagi. Ya.
yang bahasa Inggeris, pakar dalam bahasa. Dan memang kalau you masuk dengan machinery dia, dengan dia punya workmanship, dia very precise. Huruf dia check. Kita Malaysia boleh juga ada cetak Quran, tapi you don't have that kind of facility macam sana. Everything very detailed. Ya cek kalimah, ya cek baris, yang cek makna, dan dia ada lagi unit-unit yang backup unit untuk proofreading. And all are 100% sponsored by the kingdom. Kerja dia itu saja. Memang unik ya, kesahihan Quran tak pernah diragui oleh kita orang yang beriman. Hanya orang yang kurang beriman mudah diragui, dicabar. Ya. Tapi kalau masih ada, kita tahu kalau kita ragu, we have problem. Kerana Quran dah kata, zalikal kitab la raiba fihi. Tak ada keraguan. Kalau you baca Quran, you ragu, itu you sendiri ada masalah yang perlu diatasi secepat mungkin. Supaya keraguan itu tidak berterusan. Bagi orang tak Islam, yang saya pernah berbincang dengan mereka, kebanyakan selepas kita dapat dialog, dia pun tak ragu lagi. Hanya dia belum dapat hidayat. Yeah. They know. Very unique. Sebab itu dia tengok orang Islam mana saja you pegang Quran, you have the original text is still there. The original text in Arabic. Sebab itu kita tak galakkan siapa yang nak bagi Quran pada orang lain. Kita bagi terjemahan saja. Jangan. Nanti dia anggap terjemahan itulah Quran. Itu makna Quran. You kena bagi yang ada teks, the original text side by side. Supaya dia boleh banding dengan ketiap lain, dia tak akan nampak percanggahan. Kalau you kumpulkan Bible saja, from one edisi dengan edisi yang lain, sudah banyak bercanggah. Lama-kelamaan, surah hilang. Bukan 1, 3, 5, 7 surah hilang daripada satu kitab yang lama. Kerana memang dia melalui perubahan, sebab itu susah nak hafal. Pasal takut nanti yang baru datang dah hilang pula. Kita senang hafal. Ya. Itulah di antara tanda-tanda, bukti-bukti yang dapat kita confirmkan bahawa Quran is unique. Yang mana hukumnya tak berubah. Kalau dulu 1400 tahun haram riba. Riba halal tak atau haram sekarang? Tetap haram. Kalau dulu khinzir haram, arak haram. Ada tak khinzir yang halal sekarang? Kalau sejak dulu semayang 5 waktu, ada tak beza semayang kita? Oh tak, itu Arab 5 waktu sesuai lah. Ya. Kita Asia ni 3 waktu cukup lah. Ya. Tak ada. Mana-mana pergi satu hukum, semua orang sama. Kaya ke miskin, semua. Tak boleh. Tawaf 7 round. Ini kalau kita orang awam 7 round. VIP 5 round. Bukan. Mungkin tuntun 3 round. Mungkin sultan-sultan, presiden 1 round. No. You sultan ke, raja ke, 7 round. Sama saja hukumnya. Tak berubah. Apa yang haram dulu, haramkan tak. To show us, kitab ini memang asli. Kalau you kata, tengok. Sampai sekarang kita kata, homoseksual halal ke haram? Homoseksual bagus tak bagus? Siapa kata tak bagus? Siapa kata tak bagus? Kenapa Ustaz tanya begitu? Bukan kita yang kata tak bagus. Dalam kitab yang kata tak bagus. Bukan. Kalau orang tanya kata, ini babi boleh makan tak boleh? Apa kita jawab? Boleh tak boleh? Tak boleh. Siapa kata tak boleh? Allah kata. Tapi kalau nak makan juga boleh tak boleh? Boleh tak boleh?
Tak, kalau nak makan juga, boleh tak boleh? Siapa kata tak boleh? Dia bukan kayu, bukan batu. Dia daging juga. Lemak dia pun lebih daripada yang lain. Saya pernah jumpa kawan-kawan saya yang lama di Jerman dulu, itu tahun berapa? Tahun 70-an. Asal dia tak makan, orang Islam mana makan babi. Dia boleh mabuk tapi babi dia tak sentuh. Bukan? Itu jangan main-main. Kalau babi itu perang, tapi arak tak apa. Wah, kalau you bandingkan hukum minum arak dengan makan babi, minum arak ada hudud, makan babi tak ada hudud. Kerana apa? Minum arak, you hilang ingatan, you boleh membunuh, you boleh buat macam-macam kerosakan, sebab itu dia ada hudud 40 rotan. Makan babi satu ekor pun you insya-Allah tak mabuk. Hanya you tak bergerak saja. Dah lemak sangat, berat badan, tak bergerak, duduklah tidur situ. Tapi ingatan steady lagi. Bawa kereta masih boleh sampai rumah, ya, pasal dia tak mabuk. Ya. Tapi bagi kita, arak tak apa, babi jangan, tak boleh pantang. Ya. Tapi kawan saya itu, saya tanya, you sekarang ni boleh makan, bagaimana you? Mula-mula saya sampai sini, saya tak makan, Ustaz. Tak boleh makan, tak lalu, tak biasa. Lama kelamaan, member tu kata, cubalah. It's just another meat. Ya. Bukan boleh matikan kamu. Kita makan banyak, sehat-sehat saja. Bukan ada sakit. Saya pun sehat, lagi sehat dari kau lagi. Dia pun cuba okey juga. Daging. Ya. Lama-lama dia dah makan. Memang nak makan boleh makan, tapi hukumnya haram. Kan? Saya tak suruh makan, ya. Saya nak cerita kata. Ya. Memang benda itu benda yang boleh makan. Hanya Allah kata haram. Ya. Macam arak. Memang nak minum boleh, tapi you minum haram. Contohnya. Hukum Islam itu indah. Sejak dulu sampai sekarang, hukumnya tak berubah. Tengok dalam kitab lain, sekarang masalah gay dah berubah. Dia kena sesuaikan dengan kehendak orang. Sekarang dia kata it's the freedom of the choice of the people. Kalau dia nak laki sama laki, apa nak buat? Apa nak buat? Tuhan kata tak boleh lah. Dia nak kata boleh. Akhirnya kitab dia pun dia ada ubah. Tak lama dia akan membolehkan perempuan kahwin dengan binatang. Pasal itu pilihan dia, hak dia, human right. I have the right to choose my partner. My partner is Mr. Dog. Mr. Lassie. Apa nak buat? You cannot stop. It's my choice. Bukan. Negeri-negeri kalau orang yang tak ikut hukum agama, dia ubah-ubah. Harta pusaka pun kalau dia suka kepada kucing, dia boleh wasiatkan, turunkan harta ni untuk kucing. Siapa yang jaga kucing, dia dapat harta itu. Kita mana ada wasiat kucing, tak ada. Bukan. Mana kucing boleh warisi harta kita? Tak boleh. Yang boleh warisi hanya manusia. Tapi suasana oleh kerana kitab mereka sudah tidak asli. Macam-macam boleh jadi kitab kita sampai hari ini. Alhamdulillah. Keasliannya, ketulinannya kekal. Kerana Allah sendiri jamin, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan jaga keasliannya. Itulah keistimewaan kita orang Islam. Tapi sayangnya orang Islam tidak berpandukan kepada wahyu. Allah dah kata fa in tanazaqtum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Kalau kamu ada problem, ada perselisihan, ada perbezaan pendapat, ada perbezaan pandangan, kembali pada Quran dan Sunnah untuk dapat keputusan, because this is our final reference. Kita tak jadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Kita jadikan pandangan nafsu, pendapat sebagai panduan. Tak boleh. Semoga Allah tetapkan iman kita supaya kita tidak ragu terhadap rukun iman. Yang ketiga, percaya pada kitab-kitab. Ya. Dan seterusnya pada rukun iman yang lain. Dan kita doakan supaya Allah Rabbul Alamin
terima ibadat kita, kerana meragukan satu ayat Quran boleh merosakkan iman kita. Jadi kalau ada soalan, saya peruntukkan sedikit masa sebelum 2 untuk soalan. Dipersilakan. Fadal. Oh, gambar, kebetulan gambar saya viral ya. Saya kebetulan bila diizin untuk adakan pertemuan, ya, memang pemimpin-pemimpin Arab ni kalau saya jumpa, saya kalau ada peluang jumpa face to face, saya akan ciumlah dahi mereka. Itu adalah sunnah-sunnah yang digalakkan dalam ajaran Nabi kita. Bila kita jarang bertemu orang yang kita bertemu, orang tua kita, orang yang kita rasa patut dihormati, ya, digalakkan kita dakap kalau boleh dan kita cium dahi mereka. Itu saja. Kenal, semua orang kenal Malik Salman. Ya. Itu secara ringkas, alhamdulillah. Ya. Ada soalan yang lain, muslimat? Muslimat dah tak ada soalan. Balik pada muslimin. Nah, fadal. Apakah hikmah sejarah Sayyidina Uthman membakar Al-Quran yang sebelumnya kan, kemudian diganti dengan Mushaf Osmani? Apa hikmahnya? Oleh kerana sebelum zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Khalif yang ketiga, Quran memang sudah ditulis dalam lembaran-lembaran yang terasing. Di zaman Abu Bakar pun sudah ada, hanya belum dikumpulkan. Jadi lebih ramai orang hafal daripada orang tulis. Yang hafal sahabat, isteri Nabi dan sebagainya hafal, ya. Bila zaman Umar, pimpinan Umar itu Allah bagi macam-macam kenikmatan, empire Islam berkembang luas. 2 kerajaan yang terbesar di zaman itu, Rome and Persia, jatuh. Ya, tak berlaku di zaman Nabi, tak berlaku di zaman Abu Bakar, berlaku di zaman Umar. Jadi umat Islam dah mulai bertambah begitu banyak. Saudara-saudara yang baru masuk Islam banyak. Bahasanya berbeza, budaya berbeza, ya, lidahnya berbeza. Jadi terpaksalah Quran ini, guru-guru Quran yang masih ada di mana dihantar untuk mendidik, ya, orang ini semua. Akhirnya masing-masing ada lahjahnya. Masing-masing baca Quran ikut dialeknya. Jadi menimbulkan sedikit masalah. Zaman Sayyidina Uthman, dia ada masa untuk lihat balik kepada Quran. Waktu itu, sebelum itu, masa itu kurang. Masa dakwah, masa empire Islam, ya, sibuk dengan benda lain. Zaman Uthman rasa it's time. Kita nak satukan balik supaya orang bangsa apa sekalipun bila you baca, insya-Allah semua orang faham. Ya. Jadi Uthman pun kumpul, usaha panggil siapa fasa yang terdekat, kumpul semua dan dia akan baca, mereka confirm, orang lain baca, dia confirm, semua dikumpulkan, kemudian disatukan Mushaf Osmani. Kemudian yang lain ditarik balik, disuruh kita basmikan. Bukan menolak, untuk memudahkan generasi akan datang. Supaya lahjah kita bagaimanapun taklah jauh beza sangat. Ya. Adalah sikit kadang-kadang, ya. Macam kita ke China kadang-kadang yang tak begitu teliti dengan bacaan. Dia kalau sebut Allahu Akbaru, dia mesti ada ru belakang. Sami Allahu liman hamidahu, dia mesti nak hu juga, ya. Kita dah berhenti, cukuplah Sami Allahu liman hamidah, cukup. Tapi dia nak sambung juga, pasal dia suka sambung, ya. Jadi sebab tu kita nak sesuai supaya orang tak panik. Kalau boleh satu hari kalau you pergi Mekah, di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, ya, Quran, macam-macam Quran kan ada. Cuba you rajin
pegang Quran yang bukan pure bahasa Arab punya. Ya. You akan terkejut kadang-kadang, you tengok-tengok huruf dia sama, baris dia itu berbeza. Saya dulu biasa aja, saya tampak, saya kata ini, saya kaji balik, ini tak betul, salah cetak ni. Saya pun bawa lah jumpa pegawai masjid ni, ini you must collect this Quran balik, saya kata, problem. Dia cakap, no problem, no problem, see this one. Tak sama. Sama, ini untuk orang bangsa lain. Dia kebetulan, kalau you tulis baris yang sama, dia baca tak betul. You kena tulis baris cara dia, baru dia baca betul. Pelik, unik lah. Tapi bila dia baca sama, dalam tulisan dia baris berbeza. Jadi kita pun untuk baca ini tak betul ni lagu mana yang orang Arab ini boleh biarkan Quran yang begitu masukkan, panik. Kita dah tak boleh baca. Bukan. Akhirnya bila dia baca, ini betul. Ini untuk bangsa-bangsa yang lain. Contoh dia. Untuk maslahah umat supaya kita mudah memahami ya, Quran bila dibaca oleh sesiapa juga. Sebab itu Mushaf Osmani jadi satu mushaf resmi untuk memudahkan umat, insya-Allah. Ada soalan terakhir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Quran bila diturunkan oleh Allah kepada Nabi, Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz, sekali satu kitab turun ke Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah tidak turun sebagai kitab. Dia turun kepada Nabi melalui kalam daripada malaikat Jibril. Bukan buku-buku pun Nabi tak boleh baca. Dia tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi dengan kalam Jibril akan baca, Nabi talaki dengan Jibril. Lepas tu Allah mudahkan dia hafal, dia sampaikan. Nah, waktu itu kita tengok ayat pertama Iqra dalam surah Al-Alaq. Yang kedua ya ayyuhal muddatsir. Lagu mana bila susun akhir Fatihah pula yang pertama. Baqarah 2, Imran dan sebagainya. Kenapa tidak surah Iqra ya dulu? Dan memang asalnya begitu, tetapi bila Allah wahyukan pada Nabi, dia turun dalam hikmah ikut munasabah, ikut keperluan. Itu yang cantiknya, supaya Quran tu jadikan satu panduan yang praktikal, logical dan rasional. Kena pada waktu itu. Selepas Quran dah habis diturunkan, ayat yang satu waktu turun dekat Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku buat kamu, aku cukupkan segala keperluan kamu, dan aku reda ini saja agama yang saya terima. Lain saya tak terima. Jadi agama telah komplit, dah perfect. Ya, lepas itu Jibril datang mengajar Nabi untuk ulang balik, talaki balik susunan dia yang asal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Nama itu pilihan dari Allah Rabbul Alamin, bukan pilihan Nabi. Everything in the Quran, satu pun tak ditambah oleh Nabi. Sebab itu kita unik. Adanya Quran yang Nabi tak campur aduk, tak letak kalimah dia. Itu pure qalallah, qalallah, qalallah. Kalau kata Nabi, ada buku lain, hadis, sabda, sabda. Hadis qudsi pun sabda, tidak masuk Quran. Dalam Taurat, Injil semua, you tanya mereka, Taurat ini from God. Nabi Musa punya perkataan di mana? Tak ada. Nabi Isa punya buku asing selain Injil mana? Tak ada. Kita alhamdulillah ada dua. Allah yang turunkan perintah secara general, Nabi diutuskan oleh Allah untuk demonstrasi, untuk tunjuk pada kita. Kalau Allah nak tunjuk detail satu persatu, saya tengok kalau kita pegang pun kita tak ada Quran tu. Tebal sangat.
Dalam tak tebal pun kita jarang buka. Kalau Quran detail macam yang kita belajar ni, semua muamalat semua, dia tebal memang tak angkat. Ya, Allah itu maha mengetahui. Dia turunkan hukum-hukum yang umum, Nabi yang akan huraikan satu persatu. Sebab itu kita tak boleh tinggalkan sunnah Nabi, kerana hadis datang untuk mentafsirkan Al-Quran dengan perbuatan Nabi. Contoh, Allah kata aqimus salat, berapa rakaat dalam Quran tak ada. Apa nak baca dalam Quran tak ada. Hanya ada hadis cerita berapa rakaat. Kemudian apa nak baca, tak pernah dalam Quran kata la salat liman la fatihah lahu, tak sah sembahyang tanpa Fatihah, tak ada dalam Quran. Hanya dari hadis Nabi. Ya, kerana Allah utus Jibril datang untuk membimbing Nabi, mengajar secara detail. Akhirnya Rasulullah ajar pada umatnya. Sebab itu tidak ada siapa yang lebih memahami Quran dan Sunnah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepasku, al-mahdiyyin. Kerana mereka ikut petunjuk dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itulah jawapan ringkas saya. Walaupun mungkin soalan waktu pun dah tua, hanya saya ingin maklumkan kita hari ini kita telah dimaklumkan bahawa ada jemaah kita di sini, anaknya Nur Anis Khatijah binti Muhammad Ashraf, ya, yang ada dalam Pediatrik Unit Rawatan Rapi Hospital Tuanku Jaafar Seremban, ya, sejak 9 Mei. Jadi keadaan dia agak tak sihat. Kita semua yakin bahawa hidup mati Allah yang tentukan. Kemudian Allah juga ingatkan kita, iza maridtu, bila kamu sakit, yang sembuhkan kita hanya Allah. Hanya ikhtiar diusahakan, dan bayi ini, anak ini telah dimasukkan pada unit rawatan rapi. Artinya kita telah buat apa yang telah disunnahkan oleh Allah. Sunnatullah, suruh ikhtiar, kita ada ikhtiar. Hanya sekarang kita minta semua jemaah dalam solat zuhur nanti, kita buat doa waktu sujud. Kita buat apa yang Nabi recommend. Walaupun mungkin ada orang lain nak buat cara lain, tapi apa yang saya galakkan, Nabi kata aqrabu ma yakunu abdu min rabbih fa huwa sajid fa aktsar doa. Sehampir-hampir seorang hamba dengan Tuhan waktu dia sujud, banyaklah memohon berdoa waktu sujud. That is the best place to ask. Jadi dalam sujud yang akhir waktu zuhur, kita akan sujud lama sikit. Selepas kita baca Subhana Rabbil A'la 3 kali, kita doalah khusus untuk anak ini, Nur Anis Khatijah binti Muhammad Ashraf, supaya Allah mudahkan segala urusannya. Bagaimanapun Allah tetapkan, ya, jiwanya, jadikan dia seorang anak yang istiqamah. Kalau dia seorang anak yang berapa usia, ya, di sini tak pasti saya, ya. Oh, berapa usianya? 1 tahun setengah, ya. 1 tahun setengah bayi ini dinamakan bayi yang hidup dalam alam fitrah, bersih, suci. Hanya peringatan bagi orang yang hidup saja. Jadi kita doakan yang terbaik pada sujud yang akhir. Selepas habis kita bagi salam, kita hanya disunatkan oleh Nabi wirid-wirid apa yang disunatkan. Lepas tu boleh sembahyang sunat, ya, ba'diyah. Tapi doa kita amalkan dalam sujud yang akhir, ya, pada solat zuhur, insya-Allah, ya. Lepas tu wirid kita boleh sembahyang sunat ba'diyah, ya. Sekian dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.